Jadi kita batas sikit tadi. Tak habis ni pasal tak puas hati. Jadi dulu takrifnya dalam kitab-kitab Arab, kitab Jawi, wajib, mustahil, harus tu ma la yatasawwaru fil aqli wujudu. Wajib ma la yatasawwaru fil aqli wujudu, sesuatu yang tak ditasawur, yang akal tak terima ada dia. Tak tasawur ni tak tergambar akan wujudnya. Itu dia panggil mustahil. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu, sesuatu yang akal tak tasawur tiadanya, maka dipanggil wajib. Ma yatasawwaru wujuduhu wa adamu, sesuatu yang tasawur adanya dan tiadanya tu dia panggil. Atau ma yasih wujuduhu wa adamu, sesuatu yang sah ada dan tiada tu dia panggil jaiz. Tapi takrif itu tak tepat. Macam doktor tanya tadi, baik-baik, takrif itu tak tepat. Tapi bagi kita orang awam cukup kita faham itu, tak apalah. Tapi untuk takrif definisi yang cukup lengkap, kemas sekali, wajib ni ma la yaqbalu al-intifa, sesuatu yang tidak menerima nafi, tak terima nafi, tak terima tidak, tak terima tidak, tak terima dak, tak terima tak ada. Dan ada ma la yaqbalu al-intifa, ini takrif yang paling cukup kemas. Dia rata habis semua. Tak terima nafi, tak terima ternafi, tak terima tidak, tak terima tak ada. Tak ada benda dia, tidak benda dia. Tu bila sebut intifak, bila sebut tidak, mana tidak ni masuk tak ada. Tidak ni dia umum. Tak ada itu khusus. Kalau mustahil, ma la yaqbalu as-subut, tak terima sabit, tak terima sungguh. Dia akan tak terima sungguhnya dia. Itu takrif itu lebih umum daripada tak terima ada. Kemudian kalau jaiz, ma yasihu subutuhu wa intifa'u, sah terima adanya, sungguhnya dan tidaknya. Itu takrif sampai. Sebab apa dia taruh akal, ma la yatasawwaru bil aqli. Sebab kata ulama, nak wujud, nak adanya wajib, nak hukum dengan wajib, nak hukum dengan mustahil, tak semestinya akal. Macam Allah tu wajib, kudrat dia wajib, tak semesti dengan kena tasawur akal. Sebab tu ulama yang muhakkikin, wajib itu ma la yaqbalu intifa. Dia tak boleh ditasawwaru, dia tak boleh akal. Dia tak boleh akal lah. Itu takrif tu lebih tepat lagi. Tapi bagi orang yang baru mengaji, dia tak boleh faham lah intifa, subuh kan. Dia tak boleh faham, jadi dia, banyak ulama takrif itu juga. Tak terima akal, tiada begitu. Tapi patutnya bukan begitu. Itu. Ni contoh, ni Ustaz Afiq duduk munakasyah dengan saya tentang sungguh tak sungguh ni. Dia buat misal ni baguslah. Tengok saya tolong baca. Dia tak faham, tapi sebab tu dia faham, dia buat contoh, saya boleh tumpang juga. Ustaz Afiq, imam kampung baru, imam muda. Contoh, rumah itu ada di Kulim dan keadaannya sungguh cantik. Rumah itu ada di Kulim. Kulim sana Kedah. Dia pun buat misal Kulim. Rumah itu ada di Kulim dan keadaannya sungguh cantik. Itu tepat ni ayat ni.
bersama Syabu nak mengaji. Rumah itu ada di Kulim dan keadaannya sungguh cantik. Jadi itu. Baik. Dia kata, jadi dalam ayat di atas ada wujud dan subut. Yalah, ada dan sungguh. Cuba kita terbalikkan pada ayat sungguh dengan kata kita, rumah itu ada di Kulim tetapi tidak cantik. Rumah itu ada di Kulim tetapi tiada cantik kan? Tidak ada ke tak? Tidak cantik. Ya, nampak tidak. Nah, ini ayat betul. Baik. Contoh kata untuk tiada. Rumah itu tiada di Kulim. Tidakkah tiada? Tiada. Rumah itu tiada di Kulim dan tidak macam dan rumah itu dan rumah itu Tengah belajar ni kat UM ni. tidak macam rumah itu tiada di Kulim bahkan di Lunah, tapi keadaannya tidak besar. Tidak besar. Balik. Tidak cantik. Itu maknanya kita bercakap sini pun memang itu kita cakap. Kadang-kadang bukan nanti kita fikir, spontan dia keluar itu. Tidak cantik. Rumah tidak ada di Kulim. Tidak ada. Ataupun tiada di Kulim. Itu. Jadi tidak dengan tiada itu berbeza. Tapi setiap tiada itu tidak. Tapi tak sebenarnya tidak itu tiada. Bila sebab tu Syekh kena sebut. Bila sebut tidak, maknanya bila sebut tidak ni tidak ni umum. Bila sebut tidak tu masuk juga yang tiada. Bila sebut tidak masuk juga yang tiada. Bila sebut sungguh masuk juga yang ada. Jadi tidak itu umum. Tidak ini masuk sifat-sifat yang mustahil, sama ada lawan bagi sifat ma'ani ataupun lawan bagi sifat-sifat yang lain. Kita faham elok di situ. Baik, kita pindah. Jadi kalau kesimpulannya, jadi maknanya wajib akal ni perkara yang mesti ada dirinya. Kesimpulan saya nak buat ni, wajib akal perkara. Disebut wajib perkara, disebut wujud, dia tak kenal di mana-mana benda. Wujud ni semata-mata mesti. Istihalah tu semata-mata tidak. Jawab tu semata-mata padan dan patut. Bila sebut wajib, mustahil, jaiz, isim fa'il, dia akan kena kepada benda. Baik, wajib pada akal. Satu, perkara yang mesti ada dirinya. Mesti ada dirinya. Ini dia kena pada sifat ma'ani, kudrat, iradat dan kena zat Allah SWT. Yang kedua, perkara yang mesti sungguhnya. Perkara yang mesti sungguh, yang ini tahakkuk dirinya. Ini kena kepada sifat-sifat yang tidak wujudi, hal, amr itibari, segala lawan-lawan, segala sifat-sifat yang lain daripada sifat ma'ani. Mustahil pada akal, benda yang mesti tidak ada. Mesti tidak, dan mesti tidak ada. Tidak ada dan tidak sungguh. Tidak ada, bila dia tidak ada, dan mesti dia tidak sungguh. Contohnya lemah. Lemah, mati, tuli, itu perkara yang mesti tidak ada. Bila sebut tidak ada, dia mesti tidak sungguh. Nak faham tak orang? Dia mesti tidak sungguh. Macam wajib tadi, perkara yang mesti ada dan mesti sungguh, iaitulah sifat-sifat ma'ani. Yang kedua, perkara yang mesti sungguh sahaja, iaitu sifat-sifat yang lain daripada sifat ma'ani. Yang kedua, mustahil. Mustahil pada akal, benda yang mesti tidak ada dan tidak sungguh, iaitulah lemah, itu lawan-lawan sifat ma'ani. Lawan-lawan sifat ma'ani. Yang kedua, benda yang mesti tidak sungguh, iaitulah seperti baharu, tak ada Tuhan, binasa, itu lawan-lawan sifat-sifat yang lain daripada sifat ma'ani. Yang ketiga, jaiz. Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Atau boleh ada, boleh tiada. Tak ada, tiada tu sama. Tak ada dengan tiada tu sama. Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Atau boleh ada, boleh tiada. Seperti langit dan bumi. Ada tak? Ada. Dan boleh tiada dia. Yang kedua, benda yang boleh sungguh, boleh tak sungguh.
Ini tak boleh kata ada. Macam mana? Maksiat dan taat. Taat seseorang ada. Boleh tengok taat dia. Tak boleh tengok. Kita tengok gerak dia, gerak ibadat dia. Taat itu hanya sungguh. Taat itu boleh ada, boleh tiada. Maksiat boleh ada, boleh tiada. Boleh tak boleh kata ada, boleh sungguh, boleh tak sungguh. Ataupun boleh berlaku, boleh tidak berlaku. Kita boleh terjemah dengan sungguh atau berlaku. Kesetengah guru terjemah benda yang boleh berlaku, boleh tidak. Berlaku ini tak boleh kata ada. Bila ada, macam ni. Kita ni dipanggil boleh ada, boleh tiada. Tapi sihat kita, sakit kita, boleh sungguh, boleh tidak. Ataupun boleh ada, boleh sungguh ataupun tidak. Ataupun tidak. Nampak? Boleh sungguh ataupun tidak. Ataupun tak sungguh. Jadi benda yang harus ini juga tak semestinya ada. Macam kita ni ada, boleh tiada. Tapi sihat kita, sakit kita boleh sungguh dan tidak sungguh. Kita akan kata begini. Sudahlah, balik fikir. Saya nak tidak lah. Baik. Ada lagi? Ya. Tapi disebut tiada yang tidak lazim bagi bohong. Macam mana tiada? Macam mana boleh tiada tapi dia tak lazim bagi bohong juga? Yang mana tu? Di akhir itu. Tiada dan ketiadaan yang padanya itu tidak suatu yang lazim bagi bohong. Dan dikedaki dengan tiada dan ketiadaan. Ada. Tiada dan ketiadaan. Tak terima oleh akal tiadanya ataupun tak terima oleh akal ketiadaan. Yang paling itu tidak. Maksud tiada itu tidak. Sebab tidak itu dia umum. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Tak terima akal tiadanya ataupun ketiadaannya. Maksud tiada ketiadaan itu tidaknya. Tak terima oleh akal tidaknya. Bila tak terima oleh akal tidaknya, maka benda itu sungguh. Tidak, lawannya sungguh. Bila maknanya wajib ni perkara yang sungguh. Bila tak terima tidak, maknanya dia mesti sungguh. Tidak lawan sungguh. Tiada lawannya ada. Ketiadaan, tiada itu lawannya ada. Bila sebut maksud dengan ketiadaan itu dikenaki dengan tiada dan ketiadaan padanya, pada takrif, pada peta itu yang tidak. Jadi maknanya ada itu di mana nafyun atau intifa. Ma la yaqbalu al-intifa. Atau ma la tasawuf fil aqli adamu ay intifa'u. Tengok di mana Abdul Salam, Syarqawi, Al-Lughuri, Ad-Dusuki, mana kitab bila disebut ma la tasawuf fil aqli adamu ay intifa'u. Dia akan buat intifa. Intifa ni lah maknanya tidak. Intifa ni lah tidak. Jadi dikenaki dengan tiada dan ketiadaan yang padanya pada definisi. Kalau sini kan definisi mustahil tu, tiada terima oleh akal wajib, tiada terima oleh akal tiadanya. Jadi apa mana? Tak terima oleh akal tidaknya. Jadi tidak itulah tidak suatu yang lazim. Tidak itulah yang lazim bagi bohong. Bila kita sebut tidak, itu bohong. Kita kata apa? Hujan turun. Kita kata apa? Tidak. Apa mana? Ataupun kita kata hujan turun, bohong. Apa makna bohong? Bohong maknanya tidak turun. Semalam hujan turun lah, bohong. Apa maksud? Tidak turun lah. Itu yang maksud dia. Ada lagi nak tanya? Saya tak main lah. Tak main lah. Tapi semua dia akan masuk. Kita akan faham nanti ke depan nanti. Cuma nanti saya sebut sifat, kalau tak faham lagi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, saya cerita begitu saja. Nanti datang nafsiyah, salbiyah, saya akan cerita betul-betul. Cuma lah ni kita faham ni. Ma'ani saja yang wujud, wujudi, yang lain semua bukan jenis wujudi. Ada hal, ada itibari. Jadi semua yang lain tu peringkat bukan ada. Semua ni dipanggil sungguh. Sungguh saja. Ma'ani ni saja wujudi ada. Tapi bila ma'ani dia, bila dia wujudi dia ada, bila dia ada mesti dia sungguh. Tadi Dani Haji tanya. Benda yang ada pengakuan mulut. Dan pengakuan mata. Pengakuan mata. Mata mengaku dan panca indera mengaku itu benda yang ada. Benda yang sungguh pengakuan hati dan akal. Tapi setiap benda yang ada, pengakuan mata, pengakuan mulut, pengakuan hati, pengakuan akal. Bila mata kita kata ada, sudah pasti hati kata sungguh ada, sungguh. Dan
panca indera kita dan sebagainya. Sebab tu kita kata sungguh lebih umum daripada ada. Tidak lebih umum daripada tiada. Tidak ni masuk habis. Lawan sifat ma'ani, lawan sifat-sifat yang lain. Sungguh ni masuk habis sifat ma'ani, sifat nafsiyah, sifat maknawiyah, sifat salbiyah. Cuma saya sebut dah ni, sifat yang ada hanya ma'ani. Yang lain semuanya tiada. Situ sudah saya sebut. Sebab nanti nak faham ni nanti akan datang. Nanti datang bab-bab dia. Cuma terpaksa kena cerita dulu. Kalau dah tak faham apa ni, ada sungguh tak sungguh, terpaksa saya kena cerita juga. Tu nanti akan datang. Ada lagi? Tak ada lah. Maka kedua 20, artinya tiap-tiap 20 yang wajib dan 20 yang mustahil itu hamba pernyatakan dia, hamba perjelaskan dia. Tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang mustahil serta dalilnya. Mana hamba nak cerita serta dengan dalil sekali. Cuma dalam kitab Jawi dia tak sebut dalil Quran. Dia hanya sebut dalil akli, dia tak sebut dalil nakli. Jangan kita kata tu ulama dulu tak tahu dalil. Sebab benda ni bagi dia dah maklum, semua orang tahu. Tapi nak keluar Al-Quran lah, Tuhan ada tak ada. Nak keluar Al-Quran lagi, Allah sendiri pun bila dia mengajak tentang perkara, mengajak kepada mentauhidkan dia akan ajak kita berfikir tentang alam. Betul? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa badal khalqa. Bila Allah mengajak kepada tauhid, Allah akan ajak kita berfikir tentang kejadian alam ini. Lagi pula kata guru saya Mullah Abdullah Mullah Rashid Al-Kurdi, dia kata sifat 20 ni diambil pada Quran. Bila diambil pada Quran dan hadis, kita tak payah buat pula Quran dan hadis dalam dia lagi. Dan dia diambil daripada Quran dan hadis. Kemudian kita kata apa? Bukti wujud ini kita ambil Al-Quran pula. Sedangkan wujud tu dia ambil daripada Quran. Wujud dia daripada Quran. Kemudian kita kata pula dalil wujud ini Quran. Nampak? Faham tak? Ini tunggu saya Mullah Abdullah Mullah Rashid, orang Kurdi, Kurdistan. Dia cukup alim dari mutahid. Dia kata semua kitab tauhid ni semua daripada Quran dan hadis. Sebab tu ulama sebut sifat 20 ni, kenapa 20 ni wajib kita mengaji? Sebab 20 ni terdapat dalam Quran dan hadis. Bila 20 ni diambil Quran dan hadis, kita orang main dalil tak payah ambil Quran dan hadis. Sebab dia datang daripada Quran dan hadis. Kita ambil pada dalil akal, ambil dari logik. Sebab Quran sendiri pun mengajak kepada cari dalil-dalil yang logik, dalil akal. Macam mana cerita Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim Allah Ta'ala tunjuk dekat dia supaya kita ni sedar. Nak mencari Allah SWT ni, kita tengok apa? Bulan. Kita tengok matahari. Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim ni sebagai objek, supaya kita sedar dan tahu. Nak berdalil, nak mencari Allah SWT ni, nak mengesahkan Allah, nak mengaku Allah ni wujud, kita kena tengok pada alam ini. Bila Allah jadikan Nabi, saya nak jawab nak jawab, ada bulan lepas ada pelajar kita, dia bahasa keliru bila saya sebut Nabi Ibrahim ada syak. Bagilah soalan tu bagi. Dan ada yang faham itu. Sebab Nabi syak ni mana taradud. Saya sebutlah itu. Taradud mencari dalil. Dia bukan syak tentang ada Tuhan ke tidak. Baik. Kalau kita kata dia syak sungguh, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi menjadi ijma' ulama pada masa Nabi Ibrahim duk tengok bulan tu, duk tengok bulan falamma afala qala la uhibbul afilin. Dia duk tengok matahari dan bulan tu, itu pada masa dia belum balik. Kerana zaman Nabi Ibrahim ni dia macam cerita Nabi Musa. Namrud juga dia raja pada masa zaman Ibrahim juga mimpi kata ada seorang kanak-kanak lelaki yang lahir nanti dia akan menggugat kerajaan dia. Lalu dia mengarahkan tangkap sembelih anak-anak lelaki. Jadi mak dia buat pelari. Buat pelari dia duduk dalam gua atas bukit. Duduk atas bukit. Sebab tu bila dia keluar daripada gua di bukit ni, bila dia tengok, baru dia tengok keadaan alam ini, matahari dan bulan, di situ timbul.
Itu kata sang ulama. Tapi pendapat yang paling baik kan, bukan dia pun tidak syak sebenarnya. Bukan dia syak. Tak apa dia kanak-kanak, bila dia kanak-kanak dia nak syak ikut dia bukan mukalah lagi. Tak apa. Tapi tak, saya lebih suka pendapat tak, dia sebenarnya dia pun tak syak. Sebab apa? Dia ni Nabi Ibrahim, Allah dia beri kepada dia rush, kan? Rushdu. Walaqad ataina Ibrahim rushdahu min qabl. Kami dah beri kepintaran kepada dia. Sebab bila dia kecil lagi dia lawan pak dia. Kan? Ni pak dia buat apa batu-batu ni kemudian jual sembah. Kan? Ni pak ni, pak buat batu, buat tokong, lepas tu pak sembah. Pak yang buat pak sembah, pak jual pula. Jual pula Tuhan ni, jual beli pula Tuhan. Dapat untung daripada Tuhan. Pak dia marah dia. Kan? Marah dia. Mana tapi kata ulama baik kali kita kata rush cerdik itu. Kata si ulama ayat yang Nabi Ibrahim tengok tu, palaman janna alil lail ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Ayat tu turun sebelum ayat walaqad atayna Ibrahim rushdahu. Bila kata rushdahu maknanya masa tu dia tak cerdik lagi. Jadi sebenarnya itu perbalahan. Tapi yang paling baik Nabi Ibrahim ni Allah Taala jadi dia sebagai rasul, dia memang tidak ada syak sebenarnya, tidak ada, itu paling baik. Paling baik. Tapi yang maksud dengan ragu yang saya sebut dah itu. Pertama dia tak balik lagi, yang kedua dia panggil dia duk mencari dalil. Dia duk taraduk dalil, itu maknanya syak. Syak dalam mencari mencari bukti. Dia yakinlah tapi nak mencari bukti yang jelas. Dan lagi kata, saya sebut lagi, kalau betul Nabi Ibrahim ni dia syak sungguh, baik dia syak, Allah jadikan dia sebagai objek untuk menunjuk. Allah bila jadikan seseorang tu objek, kita tak boleh bersoal. Contoh kita tengok Nabi Musa tumbuk Kipti mati. Tumbuk Kipti mati. Kemudian Nabi Khidir. Nabi Khidir bunuh dua budak di peruntuh rumah dia. Bila Allah jadi objek, kita jangan soal. Itu Allah. Dia sah kat dia. Bila Allah yang buat, itu hak dia. Contohnya Nabi Adam. Dan Quran sebut mula-mula nak jadikan khalifah. Kemudian lepas pada tu sebut pula Tu Adam makan berkhuldi. Kalau Tu Adam tak makan berkhuldi, kan, dia tak akan jadi khalifah di muka bumi. Tapi Allah sebut dulu, aku nak jadikan khalifah. Kemudian baru dia sebut kata cerita Tu Adam makan berkhuldi. Mana Allah atur dah. Bila Allah atur, Tu Adam sebenarnya tak berdosa. Dia asal ni orang panggil dosa suri dia panggil. Dosa pada rupa, bukan hati, suri dia panggil. Lepas tu Nabi Adam tak berdosa apa, Nabi Musa tak berdosa tumbuk Kipti mati, dan Nabi Khidir tak berdosa dia bunuh budak. Sebab Allah jadikan dia ni sebagai objek untuk menunjukkan kekuasaan dia. Jadi bila dia nak buat, ikut suka dia, dia nak buat kehendak dia. Tapi orang lain tak boleh. Kita nak tiru tak boleh. Sebab dalam Quran cerita kena begitu. Dia kena jawab itu baru kita faham. Kita tengok tu macam Nabi Ibrahim sini pun dia pun bohong. Dia pun bohong. Akbar. Ini lebih besar lagi, inilah yang dia. Kalau cerita berdosa Nabi Ibrahim. Berdosa, tapi tak Allah jadikan dia sebagai objek. Kita macam kita katakan wayang kulit, nak buat apa ikut. Tak nak kisah hampa lalu ke mana pun nak bunuh ke, nak buat apa ikut. Allah sebab Allah nak bunuh dia sebagai nak tunjuk kekuasaan dia. Tapi majoriti ulama mengatakan macam ni, Nabi Ibrahim bukannya syak. Syak tu makna syak lain, taradud. Dia taradud pada mencari dalil. Dia yakin tu ada, tapi duk cari dalil yang kemat. Itu saja. Tapi kalau kita kata dia syak pun, dia belum balik. Dan pula Allah jadikan dia sebagai tunjuk tentang lagu mana nak mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dalam ayat tu nanti saya akan cerita nanti. Di ayat tu dalilnya kata dalil makhluk ini, dalilnya dia berubah, dalilnya dia mungkin, imkan tu nanti akan datang, saya akan cerita pada ayat tu. Itu sekadar bagi juga ada saya tak sangka ada kemusykilan daripada pelajar kita. Dia tanya, saya sebut Nabi Ibrahim syak. Saya sebut itu syak tu syak cari dalil, dan saya kata Nabi Ibrahim itu budak. Tapi tak apa, bagi tanya lagi. Bukan mana syak. Kalau syak sungguh pun tak apa. Kalau paling baik yang kita kata syak. Itu. Sebab ayat tu kami berikan kepada Nabi Ibrahim rushdahu, kepintaran. Pintar lagi dah. Tapi kata ulama, kepintaran tu ayat tengok bulan tu sebelum tu. Kalau sebelum tu semua. Tapi majoriti ulama kata ayat walaqad atayna Ibrahim rushdahu tu turun dulu daripada ayat tu. Falamma janna 'anil laili ra'a kawkaban.
Kalau itu mana sah Nabi Ibrahim dia tidak syak. Cuma dia cerita ini Pak Tuhan. Itu dia nak beri orang kafir. Hada Rabbi, ini Tuhanku. Falama afala kalau biafir. Aku tak suka je ni hilang-hilang. Timbul ni aku tak suka. Naik turun aku tak suka. Dia nak beri pun. Itu maksud dia. Tu apalah tu jadi Apollo tu. Apollo apalah lah. Ini boleh keluar lah ini. Yang Pak Kuala ni. Baik. Apollo kan, kapal Apollo naik. Maka kedua-dua puluh, artinya tiap-tiap 20 yang wajib dan 20 yang mustahil, hamba pernyatakan dia, hamba nak perjelaskan tentang 20 ini serta dalilnya. Dalil dia ada dua, dalil nakli, dalil akli. Syekh tak sebut dalil akli, dalil nakli dia akan sebut dalil akli. Baik. Maka berkata hamba, dia nak cakap pertama daripada 20 wujud. Pertama pada sebutan, pada bilangan dan kiraan akal. Bapak saya kata begitu. Dia bukan pertama pada hakikat, pertama pada wakil. Bukan. Sifat Tuhan bukan pertama wujud, kena lepas tu barulah kidam, lepas tu baru bakar. Satu wujud, dua kidam, bukan. Tapi ulama nak sebut serentak tak boleh. Siapa boleh sebut wujud sampai kalam dari satu saat? Budi kalam, tak boleh. Tak boleh. Jadi dah tak boleh nak sebut, terpaksalah kena guna akal, logik, atur satu-satu. Wujud dulu, nak ada yang lain kena ada wujud dulu. Macam mana tak wujud benda tak ada, bicara benda-benda tak ada. Yang sahabat ada dulu, bila ada dia tadi yang zati, yang wajib wujud. Ada dia tadi, ada yang sungguh-sungguh, ada yang wajib. Sudah pasti dia tidak ada permulaan, itulah kidam, dan tidak ada akhir, itulah baqa. Bila dia tidak ada permulaan, dia tidak ada akhir, sudah pasti dia mukhalafah, tak sama dengan yang lain. Bila dia tak sama yang lain, maka Qiyam binafsi, dia tak berhajat pada yang lain, berhajat kepada dia. Itu. Kemudian baru datang sifat-sifat ma'ani. Sebab apa sebut ma'ani nombor 2? Sebab apa sebut saliyah dulu? Dia begini. Dia orang panggil mimbabi takhliyah wa tahliyah. Dia panggil takhliyah kemudian tahliyah. Takhliyah ni kosongkan dulu, bersih di i'tiqad kita, bukan bersih di Allah. Bersih di i'tiqad, tidak ada sifat-sifat tak ada. Salbiyah ni peranan dia nak menolak, menghakiskan daripada kita i'tiqad perkara-perkara yang tak layak di Allah. Itu tu peranan salbiyah. Cuma salbiyah, habis tu salbiyah 7 je. Dah, itu dia panggil salbiyah sifat. Ini salbiyah yang wajib kita ngaji. Salbiyah Tuhan banyak lagi. Apa salbiyah Tuhan? Tuhan tak perempuan, Tuhan tak lelaki, Tuhan tak kayu. Tak ni dah salbiyah. Cuma kita mengaji sifat yang sifat salbiyah 7 tu kita mengaji. Itu sifat yang sabit dalam Quran. Itu ya. Salbiyah ni banyak. Dia ada salbiyah, dia ada salbi am, salbi khas. Salbi khas, salbiyah kita mengaji dalam kitab. Salbi am, salbi yang lain. Tak, segala yang tak, yang menolak tak, perkara yang tak layak di Allah, tu dia panggil salbiyah. Bukan menolak, yang tertolak. Mana Tuhan tak lelaki, tak perempuan, tak dan tak segala tu. Macam malaikat dia ada salbiyah dia. Saya ada salbiyah, saya tak lelaki, tak perempuan. Saya tak perempuan. Yang salbiyah saya. Sifat yang menunjuk pada tak, itu dia panggil salbiyah. Habis sebut, tak dia sebutlah, Tuhan sebut. Tuhan sebut. Wa tawakkal al-hayy la yamut. Qul Allah lam yalid wa lam yulad wa lam dia sebut walam tak sebut. Qul Allah hafidah. Allah tunggal. Tunggal, kita faham bila tunggal. Tidak ada sebelumnya, tidak ada kemudiannya. Tapi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini peranan, inilah pentingnya salbiyah. Siapa-siapa beriman dengan hayy, tak beriman dengan la yamut, kafir. Yang kata itu tak beriman alhamdulillah, tak beriman dengan ali alhamdulillah, ya kafir. Apa tak beriman dengan la yamut? Wa tawakkal 'alal ladzi la yamut. Wahdah. Nabi dia baca Quran wahdah la syarikalah. Tuhan wahdah. La syarikalah. La syarikalah tak sebut tak apa wahdah, tapi la syarikalah. Ini juga wajib kita i'tiqad. Sebab tu istihalatul mustahil dia setengah daripada min jumlatil wajibat. Dalam kitab Syarqawi, wa istihalatul mustahilat min jumlatil wajibat. Apa makna?
Setengah daripada yang wajib kita kena i'tikad. Wajib ada di Allah SWT. Mana? Hidup tak mati. Tak mati tu dia panggil istihalatul mustahilat. Bukan. Sebab tu saya sebut 20 yang mustahil, yang ulama gulung 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harus 41, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang satu lagi 9 campur 50 wajib i'tikad. I'tikad tu i'tikad yang wajib, i'tikad istihalah. Apa mana? Tiada Tuhan tu maknanya tak tiada. Tak ada. Tak baharu. Tak binasa. Tak dan tak, itulah yang wajib kita kena i'tikad. Kena faham tak? Baik. Maka berkata hamba, pertama ini pada bilangan. Kena ingat tak? Pertama ni pada bilangan dan sebutan dan kiraan akal. Pertama pada bilangan, sebutan dan kiraan akal. Wujud, bukan hakikat. Hakikat sifat Tuhan bukan bersusun begitu. Pertamanya wujud. Artinya wujud, ada zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Ada zat Allah yang maha mulia. Mustahil lawannya, lawan wujud, iaitu Adam. Wujud lawannya Adam. Dia begitulah kita harap wujud Adam. Sebab tu wujud ni dia kena kait ada zat Allah. Dia kena kait ada zat Allah. Dia bukan kita sebut wujud tu sifat wujud tu. Kerana wujud tu sifat nafsiah tu dia ada. Sifat nafsiah wujud tu ada. Dia ada kan semua. Terima kasih. Wujud, sifat wujud tu nafsiah ada ke semua? Sungguh kan? Dengar balik perempuan tu, tapi tak jawab. Satu, untuk perempuan ayat sibuk apa? Dia nak cerita ada ni bukan sifat wujud tu. Ada zat Allah Ta'ala. Bahan ni, dia nak ikut pendapat Abu Hasan Syari. Abu Hasan Syari bersebut wujud kait dengan Allah. Dia bagi dia wujud tu ain mawjud. Wujud ain mawjud. Semua ada zat Allah. Kait sekali semua. Sebab tu, wujud artinya ada zat Allah. Lawannya ada, bawa ada. Ada zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Mustahil lawannya lawan wujud, iaitu Adam. Jadi wujud ni dia panggil asasul ilahiyah. Asas bagi sifat-sifat ketuhanan. Asas bagi asasul al-ilahiyah. Asas bagi sifat-sifat ketuhanan. Kita tak akan bicara benda yang tak ada. Jadi pertama kita hukum dengan wujud dulu. Dan dari wujud ni cukup banyak. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita faham di mana? La ilaha illallah ni la ilaha mawjud illallah. Kita majinahu dia mesti ada. La ilaha mawjudun illallah. Tidak ada yang ada, tidak ada Tuhan yang mawjud melainkan Allah. Jadi kita faham wujud itu di la ilaha illallah. La rabba siwaka. Ni la rabba mawjud siwaka. Dia begitu dalam kaedah nahwu, dalam bahasa Arab. Bila la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa makna fa'lam annahu la ilaha mawjud illallah? Kita faham mawjud di situ. Lepas tu Allah ada sifat wujud. Sifat wujud. Sebab tu kata Ibn Katsir dalam ayat afillahi syak. Afillahi syak. Adakah kamu ragu tentang Allah? Afillahi syak fatir samawati wal ardh. Dia tafsir api wujudillah. Adakah pada wujudnya Allah itu syak? Dia tafsir api wujudillah syak. Adakah tentang wujud Allah itu kamu syak? Wujud dia. Wujud Allah. Hanya yang saya heran bila kata ada golongan yang menolak sifat 20 ni. Yang saya sebut dalil ni bukan tak ada Al-Quran.
Saya sebut Al-Quran ni, dia kata ustaz tak sebut, tak apa, memang dah sebut ni kan ada golongan-golongan yang mengatakan mengaji sifat ni bid'ah, tak ada zaman Nabi, tak ada Al-Quran dan hadis. Kan? Itu. Afillahi syak ni, afi wujudillahi syak. Lepas tu Allah sebut afillahi syak fatiris samawati wal ard. Allah sebut fatiris samawati wal ard. Apa kena mengena Allah sebut fatiris samawati wal ard? Tuhan yang mencipta 7 petala langit dan bumi. Baik. Kalau kamu tidak mahu syak tentang Allah, kamu tengok pada ciptaan 7 petala langit dan bumi. Allah tak kata kamu tengok ayat Quran, kamu tengok Wallahu ahad. Dah. Kamu tengok pada penciptaan 7 petala langit dan bumi. Tuhan yang mencipta 7 langit dan bumi. Aku mencipta, kamu syak lagi. Kamu tengok langit dan bumi. Ya, Allah mengajak kepada tengok langit dan bumi. Kemudian kalimah fatir ni, dia bukan macam khaliq. Fatir ni maknanya mencipta tanpa ada plan, tanpa ada contoh. Bidun misalin sabit, tanpa ada contoh tu dia panggil fatir. Imam Syafi'i nak cari kalimah fatara ni, dia pun kena masuk kampung. Nak cari kalimah fatara. Imam Syafi'i sendiri nak nampak tak cermatnya. Kita hak Melayu di sini pun tak berapa harap cuba faham. Ni tu Arab sini Quraisy, tapi dia terpaksa kena masuk kampung nak cari kalau maksud fatara yang betul-betul. Itu. Rupanya fatara ni buat tanpa ada contoh. Tanpa ada plan yang sebelum dia. Baik. Situ ada makna yang dalam. Itu. Jadi dari situ, fa'lamu annallahu maulakum. Hendaklah kamu tahu Allah itu maulakum, maula kamu. Begitu juga hadis, dalam hadis ni banyak tentang Abu Musa Asy'ari. Dia datang pada Yaman. Datang daripada Yaman ke Madinah semata-mata nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat Badul Khalqa. Permulaan ciptaan Allah, Allah cipta apa? Sebelum Tuhan cipta ni lagu mana? Wa huwa allazi yabdul khalqa tsumma yu'iduhu. Tuhan yang memulai cipta, kemudian mengulangi cipta balik. Dia datang pada Yaman, mai tanya Nabi SAW tentang ayat itu. Nabi kata apa? Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Ada Allah, tidak ada bersama yang lain pada masa itu. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Ada Allah pada masa itu, tidak ada bersama yang lain. Ni kita nak mengaji dulu azali. Dulu azali. Azali, kita mengaji azali. Lepas tu kalau kita mengaji tauhid, kita faham Quran. Insya-Allah kita akan faham tafsir. Kalau jumpa ayat ni kita nak kata macam mana? Kana Allah, ada Allah, walam yakun syai'un ghairuh. Kuntu kanzan makhfiyan, aku ni khazanah, gedung yang tersembunyi pada masa itu. Walaupun hari itu dipetikan, tapi maknanya sebenar. Aku pada masa itu khazanah, gedung mana tidak ada siapa manusia, hanya aku. Ini dipanggil azali. Kana Allah, kana dalam tasawuf dipanggil kana tam. Kana Allah makna wujud Allah. Wujud. Wujud. Ini pun wujud. Ni ya. Itu maknanya dia ada sifat-sifat ni, maknanya sebab tu dalam Ahlussunnah wal Jamaah Allah bersifat. Allah bersifat. Mu'tazilah Allah tak bersifat. Allah tak bersifat. Cuma dia tak kafir sebab Allah tak bersifat. Tapi maknanya samarah, hasil sifat tu ada. Macam contohnya dia kata Allah tidak ada pelihat, tapi Allah melihat. Kita Allah pelihat, ada pelihat, dengan pelihat tu Allah melihat. Sebab tu Ibnu Hajar Asqalani dia kata bukan Ahlussunnah wal Jamaah golongan yang mentaktilkan sifat, mengkosongkan Allah daripada sifat ni golongan Mu'tazilah. Nak tahu Mu'tazilah golongan yang mengkosongkan Allah daripada sifat. Lepas tu saya takut golongan yang menolak sifat 20 ni, saya nak tanya, kamu tahu sifat 20 nak tanya pertama, adakah kamu kata wujud jiran bukak ni tak ada? Kalau kamu kata ada, sebab apa kamu larang? Kalau kata tak ada, sah kamu ni Mu'tazilah. Ni kata Profesor Hamka, ini Mu'tazilah model. Jangan kata mengaji, kita duduk mengaji ni hak golongan yang tak ada. Pokok kitab kuning turah duduk mengaji hak golongan hak tak ada dah. Mu'tazilah, Mujassimah, Jabal. Siapa kata Mujassimah tak ada? Tuhan duduk sila atas tu Mujassimah. Tuhan ada tangan, ada kaki, Mujassimah. Golongan ni ada, cuma mereka ni takut kena kat kepala mereka. Sebenarnya golongan ni ada. Tengok dulu Rofi tu.
Dulu Rafidhah, dia bukan Syiah, Rafidhah. Dulu dia panggil Rafidhah, Rawafid. Rafid ni golongan yang ditolak. Golongan ni mereka menolak. Dia ni Imam Hasan anak Husain, cucu Sayyidina Ali. Dia bertolak sebab dia marah pak depa ni. Mereka ni memaki sahabat. Bila mereka memaki sahabat, dia marah. Bila marah, dia panggil Rawafid. Pok ni telah rafadha. Taraka, mereka telah menolak. Aduh, Hasan bin Husain. Jadi itu Rafidhah, tapi Syiah tak boleh sebut. Tapi itu sebenarnya Syiah. Kadang-kadang golongan Syiah dia cabar. Mana ada kitab sebut Syiah? Dia pandai lah. Dia ada cabar. Mana dalam kitab Jawi dan kitab Arab. Dan kitab Jawi sebut Syiah. Tanya kita dulu. Kita nak mengaji kitab Jawi ada, tapi Syiah ada sebut memang ada. Tapi yang banyakkan Rafidhah. Dia pandai. Imam edukasi ada menyebut dalam kitab tafsir. Yang kata Nabi Ibrahim ni dia minta 12 keturunan akan menjadi imam. Imam daripada Quraisy, daripada keturunan dia. Maksud Ibnu Katsir dan ulama-ulama lain Ibnu Katsir sebut maksud imam tu, imam yang 4 tu, maknanya khalifah yang 4. Dan termasuk juga Umar bin Abdul Aziz. Itu yang daripada Quraisy. Ibnu Katsir kata mai pok Rafidhah ni, tak dia kata tu. Dia kata mai daripada anak cucu cicit Sayyidina Ali. Dia kata Imam Mahdi yang mereka tu. Dia sebut itu. Makna Rafidhah maksud dia tu tak ada lain, Syiah. Ibnu Katsir sebut lah. Hak pok yang mentafsir 12 imam tu dan imam-imam mereka, dia kata ni golongan Rawafid, golongan sesat dia tu. Ibnu Katsir sebut dalam tafsir. Lepas tu dia pun tu khalifah tu, imam tu akan ada 12 khalifah. 12 khalifah tu yang dia pun untuk jadi untuk khalifah ni. 12 khalifah. Khalifah tu dah 4 tu. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar. Dan Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid, itu 12 imam, 12 khalifah yang Nabi Ibrahim minta doa. Dia berkata tak khalifah 12 tu lain. Yang penutunya Imam Mahdi. Ini Ibnu Katsir sebut dalam tafsir Ibnu Katsir dah. Dia kata ini golongan Rawafid. Rawafid ni ialah Rafidhah ni lah Syiah. Lepas tu mereka cabar kita, mana ada kitab sebut Syiah? Dia pandai. Memang ada kitab tak sebut Syiah, sebut Rafidhah. Tapi jangan cabar. Kata dalam kitab Jawi kitab tak sebut Syiah. Ada 3-4 biji kitab sebut Syiah terang-terang. Baik. Ada zat Allah Ta'ala yang maha mulia, mustahil lawannya, iaitu Adam. Saya cerita takbir lagi tu. Bila Abu Musa Asy'ari mari tanya tentang ayat tu, Nabi sebut apa? Kana Allah. Kana Allah tu mana wujud? Adanya Allah, didapatinya Allah. Baik, mustahil lawannya. Lawan wujud. Mana? Ada. Ni pok ni mengaji Tuhan ada, apa tu bila lawan tak ada. Bila lawan-lawan tak ada, dia tak. Pok ni mengaji pok dia tak. Tuhan ada, berarti dia lawan tak ada. Tanya dia mengaji mana? Tuku kamu ni siapa? Ni pok ni mereka. Saya tengok ada golongan seorang dua, saya tak mahu sebut lah. Saya sebut perasan lah. Kadang-kadang dia mendatangkan hujah, dia membuat andaian. Buat andaian, kemudian andaian itu mengukuhkan hujah dia. Contoh itu, dia cerita tentang Tuku Pondok ni, dia tak duk ngaji sifat 20 ni. Duk ngaji sifat 20 ni. Tuhan ada. Tuhan ni ada. Kita ni ada. Tiap-tiap kita ni baharu. Kita ni ada. Setiap yang ada ni pasti ada yang mengadakan. Kemudian anak murid tanya Tok Guru dia, Tuhan ada tak? Siapa yang mengadakan Tuhan? Dia kata Tok Guru nak jawab tak boleh. Tok Guru terperangkap dengan ideologi yang dia buat. Sedap bahasa dia. Bila kata setiap yang ada ni ada yang mengada. Setiap yang ada yang mengada. Jadi anak murid tanya Tok Guru, Tuhan ada, siapa yang mengadakan Tuhan? Barang siapa banyak tanya lemah iman. Dalam internet dia buka tengok. Anak murid yang gelak lah syaitan. Tak gelak apa kena tipu. Saya nak tanya Tok Guru mana? Kalau saya jumpa dia, bukan dia rumah saya pun.
Tak jauh, dekat ya. Sebelah kampung. Sebelah kampungnya. Kampung dia ada satu hang, itu kampung dia. Jadi dia buat andaian, kemudian dia pelekehkan ni sifat dia. Setiap yang ada pasti ada yang mengada. Dalam kitab tak sebut setiap yang ada pasti ada yang mengada. Setiap yang baru ada yang mengada, itu betul. Kullu muhdis, kullu hadis, lahu muhdis. Lahu sani'. Lahu sani'. Setiap yang baru ada yang mengadakan. Bukan setiap yang ada yang mengada. Memang kalau itu satu mana nak jawab tadi. Dah tak betul. Soalan tak betul, dan buat tu tak, andaian tak betul, tak boleh. Malu kat orang. Orang yang tak faham boleh lah. Orang yang faham ini apa yang tak betul. Mana tak betul itu. Tak ada pondok, guru pondok saya mengaji seumur hidup. Guru kata setiap yang ada yang mengada. Setiap yang baru ada yang mengada, tu betul. Setiap yang baru. Tak ada kita jadi. Saya nak tanya mana dia. Saya ni beranak dalam pondok, mengaji pondok, kahwin pun dengan anak guru pondok. Lepas tu duduk dalam pondok ni nak buat pondok pula. Pondok ada dah. Saya balik kampung balik pondok. Balik rumah pondok juga. Balik rumah Pak Ketua pondok juga. Pondok hidup saya. Tak boleh jumpa tu guru mengada. Setiap yang ada yang mengada. Jangan duduk mengada-ngada. Dah malu. Depan tu hebat sangat, malu lah nama kita depan tu. Jangan buat andaian. Ini Modern TV. Dan kita hormat pendapat tu, ada pendapat terpaksa. Daging korban tak dia beri pada orang kafir. Dia tahu salah, boleh bagi. Tak apa. Masa-masa cerita tak boleh bagi. Dalam masa cerita tak boleh. Tak apa, kita hormat tu pendapat dia. Ayat dalil pun tak menunjuk betul-betul kata boleh. Dia ambil secara umum je buat baik kepada orang. Lalu dia kata apa? Kita takkan pula tak bagi orang Cina makan. Dia datang rumah kita pergi makan di rumah dia, dah makan je, lalu kita tak bagi. Kecil hati dia. Jadi dia buat andaian, lalu andaian itu nak menyokong pendapat. Dah mana boleh? Ada rumah kita Cina nak makan korban? Ada? Tak ada. Jangan kita buat andaian. Kalau buat andaian, saya boleh buat andaian. Kena buat andaian. Kita pergi rumah Cina buat sup babi. Haji, ini kita buat penat haji. Ini untuk haji, kita buat punya sedap, tak perlu kita buat lagi. Haji kena makan. Wah, kecil hati tak makan babi. Kita kena ada prinsip. Agama kita ada prinsip. Kalau tak boleh, tak boleh. Sebab mazhab Syafi'i tak bagi daging korban dekat orang kafir. Sebab tu daging korban ibadat. Nama korban. Korban ni mendekatkan diri kepada Allah. Baik, kalau saya buat andaian. Kalau buat andaian, sedap lah. Baik, Cina minta haji kita mau semayang dalam ini masjid. Boleh kita bagi. Siapa pun takkan bagi. Tak boleh hang mana boleh semayang dengan Cina. Saat ni, Allah tak bagi. Siapa? Semayang ibadat. Korban pun ibadat. Jangan kita buat andaian palsu, lalu andaian itu menyokongkan pendapat kita. Tak boleh. Buat andaian buat Cina datang kita, tiba-tiba kita tak bagi makan yang korban. Ini Islam nampak sempit. Sekarang tak payah syakar, tak mana. Tak boleh makan, tak boleh makan. Kita ada prinsip. Tapi jangan kita Cina pun tak datang makan rumah kita ada yang korban. Jangan buat, kita jangan begitu. Kita kena faham. Bila kita nak bincang satu ilmu, kita kena ahli bidang tu. Saya sebut dah. Tak pernah saya sebut benda ni. Ni terbaru. Terbaru ni ada fatwa kita baca Allahu Akbar tu panjang tu tak sah. Saya tak mau sebut bahaya. Takbir Allahu Akbar panjang tu tak sah. Dia kena dua harakat. Ya Allah ni memang ada tajwid dua. Ya Allah kan mak tu Allahu Akbar. Kita baca Quran Allahul Ladzi, baca Allah. Tapi kita ahli tajwid, jangan sibuk dengan ahli fiqh. Nampak saya pesan dulu. Kita ahli tajwid, jangan kita sibuk ulama bincang, ulama fiqh sebut. Sebab dalam fiqh, ilmu fiqh kita sebut takbir panjang pun tak apa. Lebih pada dua harakat